Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Asri. Nombor matrik 062073. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk cabang-cabang hukum fiqh. Pengenalan. Daripada segi kalimah fiqh bermaksud memahami. Pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. Namun kemudiannya dikhususkan ulama kepada memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum amali sahaja, iaitu percakapan, perbuatan dan hal ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal akidah dan akhlak. Secara lebih jelas ialah ilmu fiqh ini ditakrifkan oleh ulama sebagai ilmu berkenaan hukum hakam syarak yang bersifat amali yang diperoleh daripada dalil-dalil secara terperinci. Para ulama membahagikan hukum-hukum syarak ni kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah hukum berijtihad, yang kedua hukum amali, dan yang ketiga hukum akhlak. Medan pengajian ilmu fiqh adalah yang kedua di atas, iaitu hukum hakam amali, iaitu fiqh tidak menyentuh tentang hukum hakam i'tiqad. Begitu juga tidak menyentuh tentang akhlak. Perkataan syarak bermaksud Allah dan Rasulullah SAW. Dalil-dalil syarak pada asalnya ialah kitab Allah, yang ini kitab Allah ni adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun secara terperinci ia merangkumi juga ijtima', qiyas dan sebagainya. Sumber-sumber ilmu fiqh. Sumber-sumber ilmu fiqh ini bermaksud dalil-dalil yang menjadi sandaran ahli fiqh. Ahli fiqh ini adalah ahli yang faqih ataupun fuqaha. Dalam mengeluarkan hukum hakam fiqh, ia terdiri daripada sumber-sumber asal dan sumber-sumber sokongan. Sumber asal bagi ilmu fiqh ada 2 sahaja. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Manakala sumber-sumber sokongan pula ialah dalil-dalil tambahan yang membantu ahli-ahli fiqh untuk mengeluarkan hukum hakam fiqh menepati prinsip sumber asal di atas Al-Quran dan sunnah, iaitu semua ini adalah seperti ijtima', qiyas, istihab, masalah mursalah, istihsan, urf dan syariat terdahulu. Cabang-cabang hukum fiqh. Cabang-cabang hukum fiqh ini terbahagi kepada 2 bahagian besar. Yang pertama adalah ibadat khusus dan yang kedua adalah ibadat umum. Pembahagian ini berdasarkan objektif dan tindak tanduk manusia. Apabila tindak tanduk itu pada asalnya bertujuan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, hanya melibatkan urusan manusia dengan Allah, maka diistilahkan sebagai ibadat khusus seperti solat, puasa dan sebagainya. Manakala perbuatan tindak tanduk bertujuan mencapai kepentingan hidup dunia, melibatkan hubungan sesama manusia, diistilahkan sebagai ibadat umum ataupun ibadat muamalat. Cabang-cabang hukum fiqh. Cabang-cabang hukum fiqh ini terbahagi kepada 2 bahagian besar. Yang pertama adalah ibadat khusus dan yang kedua adalah ibadat umum. Pembahagian ini berdasarkan objektif dan tindak tanduk manusia. Apabila tindak tanduk itu pada asalnya bertujuan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, hanya melibatkan urusan manusia dengan Allah, maka diistilahkan sebagai ibadat khusus seperti solat, puasa dan sebagainya. Manakala perbuatan tindak tanduk bertujuan mencapai kepentingan hidup dunia, melibatkan hubungan sesama manusia, diistilahkan sebagai ibadat umum ataupun ibadat muamalat. Pertama, hukum fiqh melalui ibadat khusus. Ibadat khusus ni bersifat ketat, iaitu ibadat ini telah ditetapkan oleh syariat Islam daripada segi cara dia, hukum dia dan syaratnya, serta tidak boleh diubah. Penetapan secara terperinci melalui nas Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya wujud kelonggaran, iaitu rukhsah dalam kadar yang terbatas dan bersifat sementara. Ibadat khusus ini juga wajib dilakukan oleh orang Islam sebagai salah satu cara mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan perintah yang wajib dilakukan sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ibadat khusus ini juga bersifat taufiqiyah, iaitu dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan berhenti setakat sepadan yang ditentukan oleh syarak, sebagainya yang dilakukan sendiri oleh
baginda Nabi Muhammad SAW tanpa boleh tambah atau dikurangkan atau membuat sebarang perubahan terhadapnya. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Sembahyanglah kamu sebagaimana melihat aku sembahyang." Ibadat khusus ini ada kalanya tidak terpisah dengan istilah fardu ain kerana melibatkan semua individu Muslim yang mencapai status mukallaf. Oleh itu, setiap individu Muslim wajib menjaga semua perkara yang mempunyai hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kesan besar dalam kehidupan ialah mereka akan memastikan diri mereka sentiasa berada di landasan yang diredai dengan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, akan cuba sedaya upaya mungkin bagi mengelakkan diri daripada terjerumus ataupun terdedah kepada unsur-unsur yang boleh merosakkan hubungan dengan pencipta. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan belanjakan harta bendamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke kebinasaan, dan membuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang berbuat baik. Yang kedua, hukum-hukum fi ibadat umum. Hukum ibadat umum atau muamalat kebanyakannya diasaskan oleh syarak melalui nas-nas umum yang mengemukakan prinsip-prinsip umum yang boleh menerima perbezaan, pendekatan dan tafsiran. Ibadat umum ini juga menerima perubahan zaman dan keperluan manusia. Bahagian ibadat umum atau muamalat Islam tidak bersifat tegas dan kekal muamalat, iaitu hukum akan menyentuh hubungan manusia sama manusia. Ia boleh dibahagi seperti yang pertama, iaitu hukum akam tentang kekeluargaan yang merangkumi perkahwinan, perceraian, pewarisan, nafkah dan sebagainya. Yang kedua pula, hukum akam tentang harta seperti jual beli, sewaan, sewa menyewa, kedaian, jaminan dan sebagainya. Manakala yang ketiga adalah hukum akam tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara di bawah tajuk siasah syariah yang merangkumi kewajipan melantik ketua negara, tanggungjawab ketua negara atau pemimpin dan hak kewajipan rakyat warga negara. Manakala yang keempat pula, hukum akam tentang kehakiman pengadilan merangkumi membuat keputusan, iaitu pendakwaan, prinsip hukuman, kesaksian, sumpah, keterangan dan sebagainya. Manakala yang kelima pula, hukum hakam tentang ahli zimmah. Ahli zimmah ni adalah orang bukan Islam yang mendiami di negara Islam, iaitu hukum hakam ini merangkumi hak-hak tanggungjawab mereka terhadap negara dan sebagainya. Manakala yang keenam, hukum hakam tentang hubungan antara bangsa yang merangkumi hubungan negara Islam dengan negara luar di masa damai ataupun masa ketika perang. Manakala yang ketujuh, hukum hakam tentang kewangan negara merangkumi semua-semua pendapatan negara dan perbelanjaannya. Manakala yang ke-8 adalah hukum hakam tentang jenayah dan hukuman, merangkumi penetapan perkara-perkara yang terlarang dan hukuman-hukumannya, cara menetapkannya ataupun mensabit kesalahan penjenayah itu dan pelaksanaan hukuman terhadapnya. Dibincangkan oleh para ulama dalam bab jinayat, hudud, kisos, diyat, taksir dan lain-lain. Manakala hukum-hukum yang terakhir adalah hukum berkaitan dengan peraturan perdagangan yang dibincangkan oleh ulama dalam bab murabahah, mudarabah, syarikat, kirat, taflis dan sebagainya. Sekian daripada saya untuk pembincangan kali ini. Harap anda dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.